Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrin bin Abu Bakar, nombor matrik P99658, Pengkhususan Kurikulum dan Pedagogi. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kompetensi teknologi e-pengajaran guru bagi mendepani pendidikan pasca pandemik COVID-19. Untuk pengenalan, kita telah digemparkan dengan satu virus yang diberi nama COVID-19 yang tercetus daripada daerah Wuhan, China. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) juga beranggapan bahawa penyakit tersebut tidak akan menjadi pandemik kepada masyarakat dunia. Pada peringkat awalnya, WHO tidak merasakan bahawa virus ini akan menjadi satu pandemik yang melanda seluruh dunia. Jadi sekitar suku pertama tahun 2020, sebanyak 188 buah negara di seluruh dunia, di seluruh pelosok dunia telah menemui virus dalam kalangan rakyat mereka. Disebabkan penularan virus ini terlalu cepat dan terlalu sukar untuk dibendung kerana ianya merebak melalui udara. Jadi kebanyakan negara telah membuat keputusan untuk menghentikan semua kegiatan ekonomi, pelancongan dan pendidikan dalam negara mereka. Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO pada ketika itu menjangkakan sebanyak 138 buah negara seluruh dunia telah menghentikan sementara operasi institusi pendidikan dan beberapa buah negara lagi melaksanakan penutupan beberapa wilayah-wilayah yang berada di dalam negara mereka. Penutupan wilayah-wilayah ini adalah serupa seperti perintah pergerakan, kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh Malaysia. Okey. Melalui perutusan khas Perdana Menteri mengenai COVID-19 ni pada 16 Mac 2020 telah menyatakan bahawa semua taska sekolah kerajaan dan swasta termasuk sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti adalah ditutup. Dan penutupan ini berkuat kuasa pada 18 Mac 2020 sehinggalah pada bulan Julai yang menyaksikan semua sekolah dan institusi pendidikan ditutup untuk membendung penularan wabak COVID-19 ni. Kemudian selepas daripada perutusan khas Perdana Menteri tersebut, Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi kenyataan medianya pada 27 Mac 2020 telah mengambil beberapa langkah proaktif. Antaranya ialah dengan membenarkan guru dan juga murid melaksanakan proses PDP secara dalam talian menggunakan pelbagai kaedah ataupun pelantar pembelajaran yang ada pada masa tersebut. Keputusan ini diambil adalah untuk memastikan keselamatan guru dan murid terus terjamin di samping proses pembelajaran murid dan pengajaran guru dapat diteruskan dalam keadaan selamat. Kalau pada ketika itu sekolah masih lagi dibuka, besar kemungkinan penularan COVID-19 ini akan lebih cepat merebak dalam kalangan murid-murid sekolah. Oleh yang demikian, satu garis panduan terperinci mengenai peranan dan tanggungjawab pentadbir, guru, ibu bapa dan murid telah dikeluarkan untuk memastikan bahawa proses PDP secara dalam talian ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Jadi saya membuat beberapa sorutan literatur yang dilaksanakan oleh beberapa buah negara
Saya ambil satu yang berhampiran dengan Malaysia, iaitu Filipina, kemudian satu di Georgia, dan satu kajian lepas mengenai pengajaran dan pembelajaran di Malaysia. Untuk Filipina, Jabatan Pendidikan mereka telah menghentikan sesi persekolahan bagi peringkat asas, mungkin bagi peringkat sekolah rendah di Malaysia pada penghujung Mac 2020. Okey, apabila sesi persekolahan terjejas sejak pertengahan Mac, ini apabila penularan COVID ini semakin merisaukan. Pada ketika itu sekolah masih dibuka di Filipina, tapi kehadiran merosot, dan oleh yang demikian Jabatan Pendidikan Filipina telah menutup ataupun menghentikan seketika sesi persekolahan di peringkat asas pada hujung Mac. Jadi para guru masih perlu hadir ke sekolah untuk melaksanakan pengajaran secara dalam talian, tapi murid berada di rumah. Okay. Untuk Georgia, sedikit yang menarik Georgia ini sebab dia menceritakan kesan dan juga apa yang berlaku pada kajian statistik yang lepas, pada tahun yang lepas. Georgia juga turut melaksanakan penutupan institusi pendidikan pada 2 Mac, lebih awal daripada Filipina, sehingga 16 Mac, kemudian diteruskan lagi sehingga 1 April, dan sehingga surutan ini dibuat oleh saya, Georgia masih menutup institusi pendidikan. Murid tidak dapat hadir ke sekolah untuk meneruskan pembelajaran, dan keadaan tersebut memaksa mereka untuk beralih kepada kaedah pembelajaran secara dalam talian. Okay, terdapat beberapa keperluan yang tidak dapat dipenuhi untuk melaksanakan e-pengajaran dan juga pembelajaran, seperti kekangan dari keperluan capaian internet dan ketersediaan komputer ataupun telefon pintar dalam kalangan penduduk Georgia. Pada Julai 2019, melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Statistik Nasional Georgia, sebanyak 86.1% rumah di kawasan Georgia mempunyai akses kepada capaian internet, dan 69.9% di kawasan luar bandar yang membawa peratusan kumulatif 79.3% penduduk di seluruh Georgia mempunyai capaian internet. 86.1% itu adalah rumah penduduk yang mempunyai akses kepada internet. Di Georgia juga, kadar pemilikan kemudahan komputer menunjukkan 62.0% komputer yang berada di rumah. Kawasan bandar dipecahkan lagi, kawasan bandar ada 74.6% dan 44.7% adalah di kawasan luar bandar yang mempunyai kemudahan komputer di rumah. Dengan peratusan di bawah 50% di kawasan luar bandar telah memberi kesan yang signifikan kepada pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian di Georgia bagi murid-murid di luar bandar. Okey. Di Malaysia pula, KPM telah mengambil langkah dalam merealisasikan pembelajaran interaktif dalam talian. Sekolah-sekolah telah dilengkapkan dengan penyelesaian bersepadu seperti komputer, talian, internet dan sebagainya melalui projek di bawah projek One Bestari Net pada tahun 2012. Konsep pengajaran dalam persekitaran maya ataupun Virtual Learning Environment, VLE, merupakan konsep baru di Malaysia sewaktu diperkenalkan, dan sekarang ini telah diperluaskan melalui Google Classroom. Selain itu, projek-projek ini akan memberi kesan yang lebih
baik sekiranya dilaksanakan dengan sokongan dari pelbagai pihak pengurusan dan teknikal. Ini yang diutarakan oleh Guma, Howlader dan Kushi 2013. Walaupun pelbagai usaha dilaksanakan oleh KPM dalam mentransformasikan sistem penyampaian pendidikan di sekolah, namun ada lagi beberapa isu yang masih lagi kedengaran sehingga sekarang. Antaranya ialah seperti capaian internet. Kemudian fokus kajian ini ialah melibatkan cabaran yang dihadapi oleh guru dalam mengendalikan e-pengajaran semasa pandemik COVID-19. Yang kedua, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kompetensi guru dalam dan luar bandar mengendalikan e-pengajaran semasa pandemik COVID-19. Seterusnya, mengenal pasti tahap kesediaan guru lelaki dan guru perempuan dalam mengendalikan e-pengajaran pasca pandemik COVID-19. Kaedah yang digunakan ialah kaedah gabungan berbentuk urutan penjelasan, persempelan kuantitatif menggunakan teknik pemilihan secara rawak, persempelan kualitatif menggunakan teknik sampel bertujuan, responden dalam kalangan guru di seluruh negeri Perak yang mensasarkan lebih kurang 250 orang guru, tetapi yang menjawab soal selidik adalah lebih kurang dalam 140, 150 macam tu saja. Okey. Kemudian saya juga membuat temu ramah dengan beberapa orang tokoh, dua orang tokoh dalam dunia pendidikan yang berada di sekitar saya semasa COVID yang saya mampu untuk temu bual, iaitu satu tokoh guru besar yang lama dan cukup tercekap dengan IT, kemudian seorang pegawai di PPD yang berada di bahagian teknologi. Okey, dapatan kajian menunjukkan untuk cabarannya kemahiran literasi teknologi dalam kalangan guru menunjukkan pada tahap yang sederhana. Kemudian cabaran yang kedua ialah capaian internet juga pada tahap yang sederhana sepanjang tempoh PKP. Kita tahu menghadapi sedikit kesibukan trafik ya. Kemudian yang ketiga ialah cabaran terhadap kesediaan ibu bapa dan murid dalam melaksanakan e-pengajaran. Okey, guru menghadapi kesediaan ibu bapa tu. Yang menunjukkan pada tahap sederhana juga ya kesediaan ibu bapa. Kemudian mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kompetensi guru bandar dan luar bandar. Yang pertama, guru yang mengajar kawasan bandar mempunyai skor yang tinggi berbanding luar bandar, dan menunjukkan min tersebut menunjukkan kedua-dua lokasi ini memberi tahap kompetensi yang sederhana. Faktor ini memberikan faktor lokasi tersebut memberikan kesan kepada kompetensi guru. Dan yang ketiga, mengenal pasti tahap kesediaan guru lelaki dan guru perempuan dalam mengendalikan e-pengajaran. Guru lelaki dan guru perempuan mempunyai perbezaan sedikit, iaitu guru lelaki lebih bersedia. Yang kedua, guru perempuan sedikit rendah sikit kesediaannya berbanding guru lelaki. Namun kedua-duanya berada pada tahap yang sederhana. Jadi oleh yang demikian saya dapat merumuskan bahawa semua guru berupaya melaksanakan e-pengajaran dan pembelajaran dalam situasi yang mendesak. Kita tak pernah menjangka bahawa proses pengajaran dan pembelajaran terpaksa dilaksanakan dalam talian. Okay, namun melalui dapatan ini kita dapat tengok bahawa guru dan murid serta ibu bapa boleh melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Namun beberapa isu yang memberi kesan kepada keberkesanan pengajaran dan juga pembelajaran ini, antaranya lainnya ialah seperti kekurangan infrastruktur, sokongan moral dan juga liputan internet. Kemudian dapat dilihat melalui dapatan kajian ini juga bahawa guru-guru melaksanakan pengajaran berada pada tahap yang sederhana dan boleh dibanggakan untuk peringkat awal pelaksanaan. Okey, sebab Malaysia tak pernah melaksanakan pengajaran secara total beberapa bulan. Tapi di Malaysia berada pada tahap yang sederhana melalui dapatan yang saya dapat,
dan ia boleh dibanggakan. Okay. Walaupun terpaksa menempuhi beberapa isu yang sangat mengganggu proses pelaksanaan e-pengajaran seperti isu capaian internet dan kesedaran ibu bapa serta murid dalam melaksanakan e-pengajaran. Oleh yang demikian, saya dapat rumuskan secara keseluruhan dapatan kajian ini memberikan keputusan yang menunjukkan bahawa guru berupaya untuk melaksanakan e-pengajaran dan mempunyai kemahiran dalam melaksanakan e-pengajaran dalam situasi yang mendesak ini. Guru begitu cekap, begitu cepat mencari penyelesaian untuk melaksanakan e-pengajaran. Sekian, itu sahaja pembentangan saya. Terima kasih.